Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah, kita bersama-sama pada hari ini yang mungkin sepatutnya minggu lepas dan saya mohon maaf, besok insya-Allah berangkat umrah. Cuma memang tak dapat nak bagi tahu lebih awal sebab memang decide pun last minute. Decide buat keputusan untuk pergi umrah pada 28 Ogos dan terus beli tiket. Jadi memang tak boleh nak bagi tahu awal lah. Ni maknanya dalam tempoh 2 minggu ni lah persiapan. Beg tak siap lagi ni. InsyaAllah malam ni kita settlekan semua. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk sekali lagi kelas kita hari Jumaat sepatutnya, masa tu saya masih di Mekah, di Madinah mungkin insyaAllah. Maknanya belum balik Malaysia. Tapi saya tengok bulan ni Jumaat ada 5 minggu. Jadi kalau dapat minggu kelima tu lah kalau nak ganti. Tapi kalau tak dapat tak apalah, maknanya sekali tak ada kuliah. Tu yang kot-kot kalau nak ganti ada minggu kelima Jumaat tu kan. Kalau tak ganti tak apalah kan, maknanya sekali je bulan ni insyaAllah. Dan memang sebenarnya sebelum PKP dulu saya memang hampir setiap bulan travel. Jadi takut-takut ni dah habis, tak ada apa-apa masalah lagi, takut jadi macam tu balik lah. Dan setakat ni memang dah macam tu tiap bulan travel ni. Cuma setakat ni bulan depan belum ada plan, tapi tak tahu kalau tiba-tiba sebab dia memang tiba-tiba semua. Baik, atas keperluan lah maknanya. Jadi mungkin kita memang ada masa perlu adjust jadual macam tu InsyaAllah. Baik, doakanlah sambil tu doakan dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung kita punya tadabbur surah Thaha sampai kepada ayat yang ke-17. Sampai ayat yang ke-17 surah Thaha, surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma, dan apakah, tilka itu, biyaminika yang ada di tangan kananmu, ya Musa, wahai Musa. Jadi kalau tengok ayat ni ada nama Nabi Musa. Inilah dia kisah Nabi Musa yang ada dalam surah Thaha. Jadi Allah tanya, apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Ini tajuk lain kan dengan sebelum ni. Cuma kalau kita tengok balik, biasanya ayat ni dia ada munasabatul ayah, dia ada sebab ataupun kita kata kaitan dan penyusunan ayat ni dengan ayat yang sebelumnya. Jadi ayat 11 hingga 16 yang kita bincang sebelum ni juga berkenaan dengan kisah Nabi Musa, yang mana diberitahu tentang satu situasi di mana Nabi Musa masuk ke lembah tua kan, lembah yang suci, dan Nabi Musa menanggalkan kasutnya di situ. Jadi ini dah kisah Nabi Musa. Dan kemudian disambung lagi dengan ayat yang ke-17 ni, mukjizat, antara mukjizat Nabi Musa. Jadi masa tu Nabi dan Rasul ni dia ada mukjizat kan. Dia kan kalau Rasul mukjizat, kalau wali-wali Allah namanya karamah. Dia ada kelebihan luar biasa kita kata. Luar biasa ni sebenarnya kita rasakan luar biasa sebab kita tak biasa tengok. Tapi nak menunjukkan di situ benda tu tak mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau untuk wali Allah dia karamah, kalau untuk manusia biasa macam kita ada juga. Cuma orang ni mungkin dekat dengan Allah kan. Itu namanya ilham. Kita kadang-kadang suka kan, saya dapat ilham ni. Itu ilham Allah bagi kepada orang yang beriman. Jadi cuma kalau kita selalu dapat ilham, jangan bangga. Sebab Firaun pun dapat juga. Jadi ilham ni memang kadang Allah bagi kepada individu tertentu. Cuma kalau ilham kepada orang yang macam Firaun dapat ilham tu bukan yang satu kebaikan, tapi yang tu namanya tadaruj. Tadaruj pula dah. Apa tu? Tabaruj wanita yang berhias-hias. Tadarus cara penurunan Quran yang berperingkat-peringkat. Istidraj. Istidraj.
Dia asal perkataan sama juga tu, darajah. Baik, istidraj tu maknanya apa kelebihan yang Allah bagi kepada seorang manusia untuk membuatkan dia makin jauh daripada Allah. Jadi kalau kita tiba-tiba dapat kelebihan, kemudian kita rasa bangga, kita rasa kita hebat daripada orang lain, itu bimbang istidraj. Sebab maknanya dengan itu kita akan rasa hebat dan semakin jauh daripada Allah. Ada orang memang selalu dapat apa benda yang dia nak, kan. Kemudian dia kata, ni orang, saya pernah jumpa dia, saya kenal depan mata dan saya dengar sendiri dia cakap, ni dah lama, cerita dah lama, kan, beberapa puluh tahun yang lalu, belas kot, belas tahun yang lalu. Dia kata gini, kan bila tengok tak pernah solat hajat, tak pernah berdoa gitu kan, kita pun tanyalah, kan, ni nak pergi nak buat apa ni, tak doa ke? Dia kata tak payah doa, semua dah dapat. Dan memang dia selalu dapat apa yang dia nak. Jadi akhirnya sampai tak berdoa dah, tak minta apa-apa dengan Allah, dia rasa dia nak je dapat. Dan dia maknanya kalau ini keadaannya, mana apa yang kita dapat tu membuatkan kita jauh daripada Allah. Yang tu yang bahaya. Jadi tanda ujian tu bukannya ujian tu benda yang kita rasa susah, kita rasa sakit tu saja ujian. Tapi tanda satu ujian tu adalah sama ada kita berjaya atau gagal menghadapi satu ujian adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian tu. Tak kira senang atau susah, macam mana sikap kita. Kalau kita makin jauh daripada Allah, maknanya kita gagal. Kalau kita makin dekat dengan Allah, maknanya kita berjaya. Cuma kalau kita rasa kita makin dekat pada Allah, tu takut gagal juga. Sebab perasaan, kan. Perasaan berjaya, kan. Sebab biasanya orang kalau makin dekat dengan Allah, dia tak adalah rasa, oh aku makin dekat dengan Allah. Perasaan tu sendiri bahaya. Sebab orang yang dekat dengan Allah, dia akan semakin rasa, ya Allah, aku ni manusia biasa, aku ni hanyalah hamba, aku ni banyak dosa. Kita akan makin rasa kita tu perlu banyak bertaubat, kita tu macam tak tahu solat kita diterima ke tidak, ada rasa khauf. Itu sifat orang beriman. Jadi kalau tiba-tiba rasa kita dah dekat dengan Allah, itu bahaya. Orang beriman dia tak rasa macam tu. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab, kan, ketika mana walaupun Sayyidina Umar Al-Khattab ni dijanjikan syurga, tapi tetap saja beliau selalu mengatakan, andai kata semua orang masuk syurga kecuali seorang, maka aku bimbang aku yang seorang tu. Maksudnya bimbang tu ada. Bimbang tu sifat orang beriman. Cuma bimbang yang jadi sifat orang beriman tu al-khauf, ada sambungan dia rojak. Rojak ni maknanya bukan rojak buah, kan. Rojak ni maknanya mengharap. Jadi dalam masa kita bimbang amal kita diterima, kita ada satu harapan yang sangat besar pada Allah bahawa Allah akan terima amalan kita. Dia kena serentak dua-dua tu. Jadi maknanya bila dah sudah solat, contoh kan, selesai solat, kita pun rasa, ya Allah, aku tak tahu amalan aku diterima ke tidak, aku tak tahu solat aku tadi ni engkau terima ke tidak, ya Allah, tapi ya Allah, aku bersangka baik kepada engkau bahawa engkau pasti akan terima amalan hamba-Mu yang ikhlas beribadah hanya kerana-Mu. Tapi tetap lepas tu, bila sebab ada bimbang tadi, lepas tu kita tak adalah santai, lega dah solat, kan. Lepas tu tidur-tidur tengok TV, tak apa, dah solat. Dah, dengan perasaan bimbang itulah akhirnya menyebabkan kita ibadah lagi sebab kita tak tahu solat tadi diterima ke tidak. Jadi kita akan banyak tambah solat kita, tambah ibadah-ibadah sunat kita. Itu konsep sifat orang beriman yang ada rasa bimbang dan mengharap pada Allah SWT. Baik, jadi dalam kisah Nabi Musa ni pula, kita tengok balik kisah Nabi Musa. Allah tanya dalam ayat yang ke-17 ni, apa yang ada di tanganmu, di tangan kananmu, wahai Musa. Baik, nombor satu, dia adalah soalan. Wa ma tilka. Tilka tu mana itu. Tilka itu untuk muannas, untuk perempuan. Zalika itu untuk muzakkar. Ni bahasa Arab. Kalau benda tu muannas tahu tak? Muannas maknanya perempuan lah, kalau perempuan kita panggil tilka, itu. Tapi ni untuk barangnya, untuk orang dah. Kalau orang tiba-tiba kita kata tilka, maknanya kita kata orang tu barang. dia ada makna. Jadi tilka untuk perempuan, zalika untuk lelaki. Maksud dia itu. Jadi Allah kata itu yang kat tangan kamu tu. Maksudnya situasinya masa ni Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Allah. Kan Nabi Musa, antara kelebihan Nabi Musa, boleh bercakap dengan Allah secara langsung. Itu yang kita sebut Nabi Musa kalimullah, gelaran dia, kan. Dia bercakap dengan Allah secara langsung. Cuma tak nampak Allahnya gitu, nampak cahaya je. Sebab manusia tak mampu untuk lihat Allah.
kan? Maha agung, maha besar, maha hebat tu kita tak mampu. Jadi cahayanya saja. Cuma memang bercakap lah dalam komunikasi dengan Allah SWT. Dan Allah tanya, bila kita kata Allah tanya, Allah ni kalau tanya makna tak tahu ke? Tahu kan? Lepas tu buat apa tanya? Itu sebenarnya ada tujuan Allah tanya dalam bab ni, sebab Nabi Musa tu dia sampai ke satu tempat yang dia tak pernah pergi, lembah tua tu kan. Tiba-tiba dia suruh buka kasut, masuk tempat tu. Kira macam kita ni tiba-tiba dipanggil ke satu gua misalkan. Gua tu atas bukit, tak ada siapa pernah sampai situ. Kita pertama kali sampai situ, tiba-tiba ada cahaya, ada suara. Rasa takut tak? Kan? Rasa takut, rasa bimbang, risau tu ada. Jadi soalan yang Allah tanyakan kepada Nabi Musa untuk buat Nabi Musa tenang. Tujuannya untuk menenangkan. Jadi Allah tanya, kat tangan kamu ada apa? Adakah Allah tak nampak? Tu satu. Bukan kata Allah tak tahu, bahkan nampak. Nampak jelas, bukan benda dalam genggaman. Tongkat, dia pegang tongkat kan. Jadi ini sebenarnya kaedah psikologi ya. Ini uslub psikologi Quran. Dalam Quran ni ada semua ilmu kan. Psikologinya dalam kehidupan kita boleh ambil kaedah ni. Bila kita berjumpa dengan seseorang yang mungkin masih baru, tak kenal langsung, terutamanya ini situasinya macam orang tu adalah di bawah kita. Misal kata kanak-kanak lah kan. Kanak-kanak dia tengah main, tiba-tiba kita datang kat dia tak kenal kita kan. Mungkin ada yang ketakutan, ada yang mungkin tiba-tiba sembunyi belakang mak dia. Macam mana nak buat dia tenang? Nombor satu, tanya kan. Kalau dia tengah main, kita boleh tanya, kat tangan kamu ada apa? Tengah main apa? Kan? Bila kita tanya macam tu, dia akan rasa lebih tenang walaupun kita nampak. Ini kadang-kadang kita pun jumpa kawan kita juga kan, tengah buat apa, kawan tu marah, tengah tidur. Sebab bukan tak nampak dia tengah buat apa kan. Dia tengah sedia baju ke, dia tengah duduk ke, dia tengah pegang handphone ke, dia tengah buat sesuatu. Tiba-tiba tanya, tengah buat apa? Ni kita kalau sebelum ni kita suka jawab macam tu kan. Kalau ada yang suka jawab macam tu, hari ni kita belajar semula bahawa sebenarnya soalan tu adalah satu bentuk soalan yang nak mendekatkan diri kepada kita. Jadi lapang dada lah, tu salah dia buat garang sangat. Ni ada juga tengah makan ni, dia tengah makan. Orang tanya, orang datang tanya, tengah buat apa? Tengah main. Dia nak kata tak nampak ke aku tengah makan. Dia marah kan. Jadi ni maknanya memang orang tu tahu kita tengah buat apa kan. Orang tu bukan buta pun, kawan kita pula tu kan. Tapi maknanya ayat ni menunjukkan Allah pun guna perkataan macam ni, ayat macam ni untuk membuatkan Nabi Musa tenang, untuk membuatkan dia selesa, Nabi Musa selesa. Dan kita kata satu bentuk mukaddimah komunikasi tu kan, permulaan kepada komunikasi. Lepas ni kalau ada yang jawab garang-garang tu, makna tak ngaji tu. Ada banyak saya jumpa ramai orang macam tu kan. Dia memang dulu-dulu kita jawab, tapi zaman-zaman makin lama-lama ni orang macam tak suka soalan apa, soalan tak apa-apa, bukan tak nampak kita buat apa kan. Ni kaedah dia. Jadi Allah guna soalan ni untuk tanya kepada Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa pegang sesuatu di tangan kanan dia. Bukan sembunyi ya, dia tak sembunyi, memang ada di tangan kanan Nabi Musa. Baik, ayat yang ke-18 qala, Nabi Musa jawab, hiya asaya. Hiya tadi kan soalannya tilka, maknanya itu perempuan kan. Jawapannya hiya tu ia dan perempuan. Perempuan ni makna nak kata apa, bahasa Arab dia muannas lah. Muannas ni kita nak sebut perempuan, betina. Kalau orang Kelantan tu tina lah, tina belaka. Orang ke binatang ke betina belaka. Kita kalau belah kita, kalau sebut orang perempuan betina, marah kita kan. Bunyi dia kan betina kan kalau tempat kita. Macam kata kat orang kucing je kan. Baik. Jadi hiya tu itulah perempuan tapi dia objek. Sebab dalam bahasa Arab ada objek laki, ada objek perempuan, bukan milik orang lelaki, tapi objek tu dia ada perkataan-perkataan. Misal kata kalau buku kitabun, buku ni kan, kalau buku kitabun, laki kan bunyi dia tu dia ke laki. Kalau kita nak sebut ia, huwa laki. Tapi kalau meja, maktabatun, meja maktabun laki juga. Kalau perpustakaan, maktabatun, ada tabulat tu. Bila tabulat dia jadi perempuan. Walaupun dalam tu ada buku laki tadi kan. Ada meja laki juga. Tapi bila maktabatun jadi perempuan. Bila maktabatun kita akan sebut hiya. Kan?
Dia nak tahu mana lelaki perempuan ni, kena belajar bahasa Arab. Dia tak ada kaedah kan. Dia memang tu ayat dia dah, perkataan dia dah kan? Jadi dia tak boleh kata kalau perpustakaan tu perpustakaan lelaki, dia jadi maktab, dia tak ada tabulat. Bila perpustakaan perempuan jadi tabulat, tak ada. Perpustakaan memang dia perempuan walaupun lelaki masuk. Itu kaedah bahasa Arab. Baik, jadi kemudian dia kata qala hiya asaya. Nabi Musa jawab, hiya itu ia yang dipegang di tangan dia tu, asaya adalah tongkatku. Atawakkau, aku bersandar kepada alaiha, ke atasnya. Wa ahushu biha, dan juga aku kalau ikut terjemahan dia terjemah pukul memukul dengannya, nanti kita tafsirkan. Ala ghanami, untuk kambing-kambingku. Waliya fiha, waliya dan bagiku, fiha padanya, ma'aribu ukhra, dan juga padanya ada lagi keperluan-keperluan yang lain. Ma'aribu ukhra, padanya ada lagi keperluan-keperluan yang lain. Baik, makna penuh ayat yang ke-18. Katakanlah, dia berkata, Nabi Musa berkata bahawa ia adalah tongkatku, aku bersandar kepadanya dan aku memukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Baik, yang pertama Nabi Musa jawab, qala kan, maknanya Nabi Musa jawab. Tadi soalan tu kalau ikutkan macam kita tadilah, orang mai tanya tengah buat apa kan. Kalau kita geram kita tak jawab, kalau kita lagi geram kita jawab kot lain kan. Kita tengah makan kita jawab tengah tidur kan. Jadi sebab orang tu nampak, tapi kita tengok Nabi Musa AS jawab betul, walaupun Nabi Musa tahu yang tanya tu Allah Maha mengetahui, dan Nabi Musa tahu Allah tak nampak apa berada kat tangan dia, bukan dia sembunyi apa-apa, benda dia pegang tongkat kan. Tapi Nabi Musa jawab. Kenapa Nabi Musa jawab dan bagi tahu pula ini adalah tongkatku? Itu merupakan adab. Kat sini tadi kita kata bila orang tanya tengah buat apa, kita jawab dengan betul tu adab sebenarnya kan? Kita tengah makan, orang tanya tengah buat apa, kita kata tengah makan, itu adab. Tapi kalau jawab tengah tidur, dia kurang sikit adab dia. Kecuali mungkin kawan tu kawan rapat kan, rapat sungguh-sungguh kamcing gitu kata. Tiap kali dia tanya memang kita jawab kot lain, dan dia tak terasa hati, tak apalah. Tapi dari segi adab ni memang jawab juga, walaupun kita tahu dia nampak kan? Itu yang Nabi Musa lakukan. Baik, jadi Nabi Musa jawab hiya asaya kan? Asa makna tongkat, asaya tongkat aku, ya tu aku kan? Jadi ini adalah tongkatku. Kemudian kalau ikutkan kan Allah cuma tanya, ni apa kat tangan kamu, ada apa? Dia jawab ini adalah tongkatku yang guna. Dia cerita kegunaan pula kan, kegunaan dia ialah tempat aku bersandar. Maksudnya Nabi Musa pakai tongkat bukan sebab sakit. Kita biasa dah tak larat jalan baru kita pakai tongkat kan. Ada pakai tongkat sini, pakai tongkat sama ada kita dah uzur, kita pegang tongkat, ataupun accident kita pakai tongkat. Dalam keadaan biasa-biasa kita tak pakai tongkat. Sebenarnya tongkat ni sunnah. Imam Syafi'i dia pakai tongkat mula daripada usia 30 tahun. Usia 30-an dah pakai tongkat. Saya pernah pakai tongkat dulu masa awal-awal umur 30-an. Kena nak ambil sunnah kan, kita belajar, kita nak amal lah, beli tongkat dekat tempat Sunan Kalijaga. Jauh tu, kat Jawa kan. Tongkat Sunan Kalijaga kan, kita pakai lah. Bila pakai setiap kali pergi mana-mana, semua orang tanya sakit ke? Penat nak jawab gitu. Akhirnya dah ada lagi tongkat tu, tapi simpan kat rumah. Tak pakai lah, sebab dia tak budaya kan, tak biasa. Jadi letih pula nak jawab sakit ke. Tak, kita sihat ambil sunnah. Kenapa Imam Syafi'i pakai tongkat? Kalau Imam Syafi'i dia konsepnya gini, orang tanya juga kan, kenapa kau bertongkat padahal kau masih kuat gitu, umur 30-an, laki pula kan. Imam Syafi'i kata tongkat ini membuatkan aku selalu ingat bahawa aku akan kembali ke dalam bumi, bahawa bumi yang tempat tongkat ni duk pukul ni, bumi inilah tempat aku akan kembali. Jadi tongkat tu buat dia selalu ingat mati. Sama dengan kes Nabi Musa. Nabi Musa dia pakai tongkat bukan sebab uzur kan, sebab satu keperluan. Jadi tongkat ni antara benda-benda yang mungkin kalau dalam kehidupan harian dan juga dalam musafir misalnya, itu satu keperluan dan untuk masa-masa yang ada ketika kita perlukan. Jadi Nabi Musa ada ketika dia perlukan, yang pertama tempat bersandar. Maksudnya
Mungkin dalam satu situasi kalau kita tengok bentuk muka bumi tempat Nabi Musa ni memang berbukit-bukit, ada batu-batu dan tak ada pokok, kan? Dia jadilah satu keperluan untuk Nabi Musa gunakan tempat Nabi Musa nak bersandar, nak bertongkat, ataupun nak istilahnya kalau jalan tu susah kan, Nabi Musa akan bergantung dengan tongkat tu, Baik, dan kemudian wa ahushu biha. Jadi dalam terjemahan tadi kita sebut wa ahushu biha tu dengan pukul, kan? Jadi kan ada terjemahan lain. Siapa kau ada terjemahan lain? Pukul pokok, pukul daun tu. Sama, pukul juga. Ada yang guna perkataan lain? Mengetuk. Merontok. Tu bahasa Indonesia tu. Tahu rontok? Tak tahu. Rontok ni gugur. Kalau rambut gugur tu, kalau nak cara shampoo tu rambut gugur kat sana, tanya rontok, rambut rontok. Rontok tu gugur. Tu maknanya tak terjemah Indonesia. Okey, yang lain ada bahasa Melayu ke? Sama pukul sebenarnya perkataan ahusyu tak ada terjemah kot Melayu. Tu sebab dia terjemah pukul, jadi dia tak tepat sebenarnya terjemahan ni. Tu yang kita kata bahasa Arab ni kaya, sangat kaya perkataan dia. Dan kalau kita nak mempelajari dan memahami isi Quran dan hadis dengan tepat, memang kena belajar bahasa Arab. Sebab ada banyak perkataan bahasa Arab yang tak dapat diterjemah dalam bahasa Melayu. Yang paling simple tu khufain. Khufain, aurat kita kan illa hadha wa hadha, muka dan kita duk terjemah tapak tangan. Khufain bukan tapak tangan. Khufain ni kalau tapak sini kan, sini tak ada nama kan. Saya tanya kata-kata dah tak ada siapa lagi boleh bagi nama belakang ni. Sini ada yang tahu tak ada nama tak belakang, mula daripada pergelangan sampai sini. Kita panggil belakang tangan. Belakang tangan ni. Maksudnya dia tak ada istilah, jadi akhirnya khufain diterjemah sebagai tapak tangan. Jadi ada orang sangkakan aurat kita tapak, yang bukan aurat, tapak je, atas ni aurat, dia tutup dah sampai ujung jari ni. Ada dia buat sarung tangan khas kan untuk tutup sampai ujung jari, bawah buka. Sebenarnya khufain ni start pada pergelangan tangan sampai ke ujung, tapi sebab tak ada terjemahan ke Melayu kan? Jadi akhirnya orang yang baca dan cuba faham Quran dengan hadis dengan menggunakan terjemahan, dia takkan dapat faham dengan sebenar-benarnya. Itu yang kata kalau nak jadi ilmuwan memang nombor satu bahasa Arab, terutama bidang agama lah kan. Maknanya kalau nak faham Quran dan hadis memang kena belajar bahasa Arab. Susah, memang susah. Susah awal-awal je, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian kan? Dia kan ada teknik nak ubah ayat tu, ubah perkataan tu yang susah tu. Macam contoh asoya tadi, asa tongkat, tambah ya je jadi tongkat saya. Tapi kalau saya tongkat lain pula. Kalau asa ya tongkat saya. Kalau ana asa, kalau kita terjemah satu-satu kan, ana saya, asa tongkat, ana asa maknanya saya tongkat. Jadi teknik nak ubah jadi tongkat saya, bukan saya tongkat, tu lain kan. Nak kena belajar lah macam mana cara nak ubah kan. Kalau bahasa Melayu kita senang kan, tambah je lah tongkat saya kan. Saya tongkat terbalikkan kan, gitu je kan. Tak ada kata tiba-tiba jadi tongkati. Tongkati mana tongkat saya, dia tak ada kaedah nak ubah. Itu bahasa Arab. Baik, jadi ahusyu makna sebenar dia adalah tongkat. Bisa kata ada tongkat, nampak macam ada tongkat. Ada tongkat kan. Tongkat ni sebab Nabi Musa ni kerja, salah satu pekerjaannya adalah menggembala kambing. Jadi kadang-kadang kambing ni dia bukan makan rumput je. Siapa bela kambing tu, kadang-kadang kambing dia suka juga makan yang atas pokok. Jadi Nabi Musa dia pakai tongkat dia tu, dia kais-kais batang pokok tu, dia goyang-goyang gitu. Goyang-goyang supaya runtuh. Itu tadi pakai rontok tu kan. Rontok maknanya runtuh daun dia saja, tapi dahan tak patah, ranting tak patah. Itu tujuan tongkat tu, dia kais-kais macam tu. Itu makna ahusyu. Jadi dia bukan goyang-goyang je, tapi dia tujuan nak bagi runtuh daun tu untuk kambing dimakan. Maknanya kalau bayangkan situasi ni, Nabi Musa ni tengah buat apa? Tengah bercerita dengan Allah. Kenapa Nabi Musa nak cerita panjang? Allah tanya apa benda tu je, pasal apa panjang sangat cerita. Sampai cerita aku bersandar kat tongkat ni untuk runtuhkan daun untuk kambing-kambing aku. Maknanya nak cerita dia bela kambing kan. Lepas tu ada lagi kegunaan-kegunaan lain, kata waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan juga ada lagi kegunaan-kegunaan lain. Ni ada psikologi dia, kenapa Nabi Musa sebut semua ni. Nombor satu, Nabi Musa cerita lebih panjang untuk bermanja-manja. Dia saja nak sembang lama-lama dengan Allah. Ni peluang bukan selalu dapat, dan bukan semua Nabi dapat pun
kan. Jadi bila sekali dapat, Nabi Musa nak bermanja, dia bercerita panjang. Ini hujah untuk orang lelaki kan. Dia kadang-kadang bila isteri dia cerita panjang sangat, dia tanya sikit je. Bini biasa cerita panjang kan, standard kan. Dia pun marah, panjang sangat aku tanya sikit je. Ni hujah dia. Paling boleh buat hujah. Nabi Musa pun cerita panjang dengan Allah. Sepatutnya gini, bila kita dapat cerita panjang ni, kita rasa kita akan lebih rasa berbunga-bunga bahawa orang tu nak sembang dengan kita. Kan kadang anak-anak pun sama juga, kita tanya sikit je kan, tambah budak-budak kan, kita tanya sikit je dia cerita habis. Kita tanya dia, hari ni cikgu ajar apa, dia cerita dari pagi sampai petang kan. Dia dekat sekolah tu buat apa, semua dia cerita. Itu menunjukkan dia rasa selesa dengan kita kan. Jadi ini Nabi Musa saja nak sembang-sembang panjang dengan Allah, dan dia tutup ayat dia dengan dan ada kegunaan-kegunaan lain lagi kat tongkat ni. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak suruh Allah tanya, nak sembang lagi tu kan, biar Allah tanya lagi tu kan. Tapi rupa-rupanya ayat yang ke-19 qala kan, dia berkata, Allah berfirman, alqiha, campakkanlah ia, iaitu campakkan tongkat tu, ya Musa, wahai Musa. Maknanya Allah berfirman, campakkanlah tongkat itu wahai Musa. Jadi tak menjadilah plan Nabi Musa kan. Plan nak bagi Allah tanya lagi kan, Allah tak tanya dah kan, tapi Allah suruh campakkan tongkat kamu itu wahai Musa. Maksudnya di sini sebenarnya kenapa tiba-tiba Allah suruh campakkan tongkat tu? Sebenarnya Allah nak bagi tahu jawapan kepada yang Nabi Musa kata ada lagi benda-benda lain yang tongkat ni buat. Jadi bagi Nabi Musa, tongkat ni mungkin kalau kita ada tongkat, selain daripada kita bersandar dekat tongkat tu, apa lagi kita buat? Siapa pernah pakai tongkat? Ataupun tengah pakai kan? Selain daripada bersandar kat dia dah buat apa? Untuk jalan. Tapi saya percaya kadang-kadang ada juga kais-kais kasut kita pergi jauh-jauh tu kan, kan? Kita kais-kais kasut tu kegunaan tu. Sebab kita tak boleh nak tunduk ambil kan jauh kan. Misalnya orang tersepak ke pergi mana, kita guna tongkat kita untuk tarik dia. Itu antara kegunaan kan? Memudahkan kita nak pakai kasut, kita guna. Saya pernah guna, dia memang rasa lah juga kan apa kegunaan dia. Atau mungkin kadang-kadang ada benda tinggi kan, kita nak ambil, kita tarik kan, guna tongkat kita. Jadi dia ada banyak kegunaan-kegunaan yang lain. Jadi cuma Nabi Musa tak bagi tahu sebab ada nak Allah tanya, tapi kemudian Allah tak tanya, tapi Allah malah menjawab dan bagi tahu kepada Nabi Musa dalam ayat 19 ni, nak bagi tahu sebenarnya, wahai Musa, ada lagi sebenarnya benda yang kamu tak tahu ada guna pada tongkat ni. Jadi ini mukadimah kepada Allah nak bagi mukjizat kepada Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa kan salah satu mukjizat kan. Jadi mukadimahnya Allah mulakan dengan tanya pasal tongkat, tanya apa tongkat ni buat, dan kemudian Allah ajarkan satu lagi kaedah supaya Nabi Musa mencampakkan tongkatnya. Ni nak tunjuk. Jadi sebenarnya ini adalah kita katakan satu pelajaran ataupun satu maklumat Allah nak bagi tahu kepada Nabi Musa, sekaligus persediaan. Jadi ni kursus persediaan. Kursus persediaannya Allah panggil, dan kemudian Allah nak bagi Nabi Musa tak rasa risau kan, kalau tiba-tiba jumpa masuk-masuk je dalam tu, dia suruh baling tongkat tu. Dan tahu kan apa terjadi dengan tongkat tu? Kan? Semua orang tahu kan cerita dia. Yang kalaulah tak dimukadimahkan dengan soalan-soalan tadi, tak dimulakan dengan soalan-soalan tu, tiba-tiba disuruh baling tongkat, tiba-tiba jadi ular, terkejut Nabi Musa boleh pengsan. Tak ada apa-apa permulaan pun, dah lah darah tengah menyerap kan, mula-mula kan, tengah duk rasa bimbang takut, kemudian tiba-tiba disuruh baling tongkat. Jadi mula-mula tak disuruh dulu, mula-mula ditenangkan hati Nabi Musa, dan kemudian kat sini disuruh, sekarang kamu balinglah tongkat kamu kan. Qala alqiha ya Musa kan, balinglah kan. Alqi maknanya fi'il amr kan, laqiya maknanya laqiya ni maknanya jumpa asalnya kan. Alqa maknanya baling kan, balinglah gitu. Balinglah tongkat tu wahai Musa. Kemudian ayat yang ke-20, fa alqaha, fa maknanya maka, alqaha maknanya dia membalingnya. Nabi Musa AS membaling tongkatnya. Fa idza, maka apabila, ni kalau dari segi makna bahasa, maka apabila, hiya, ia, iaitu tongkat tadi, hayyatun, jadi ular, tas'a, yang merayap dengan cepat. Baik, mana penuh ayat 20,
Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Baik, ayat yang ke-20 ni lah nak tunjukkan mukjizatnya, iaitu bila dicampakkan saja ular, dicampakkan saja tongkat tu, maka tongkat tu berubah jadi ular. Ni kena ingat, ni kejadian dia di mana? Lembah Tua. Bukan depan Firaun lagi kan, ada satu lagi depan Firaun kan? Belum. Yang ni Allah bagi dulu gambaran, bagi Nabi Musa nampak dulu bahawa tongkat dia boleh tiba-tiba bertukar jadi ular besar, dan ular tu boleh merayap macam tu, hilang macam tu je. Kita kata cepat kan. Maknanya Nabi Musa bila dah pernah tengok yang tu, first time terkejut kan, first time memang terkejut. Walaupun tu tongkat dia sendiri, dia tak pernah tergambar tongkat dia akan bertukar jadi ular. Kita lah kan, kalau ada tongkat kan, kalau tiba-tiba tongkat kita bertukar jadi ular, taubat, pegang tongkat pun takut dah kan? Takut jadi ular kan? Jadi ni Allah bagi mukadimah, bagi Nabi Musa apa kata briefing. Ni tongkat kamu ni nanti akan jadi macam ni tau. Nanti akan jadi lagi ni. Jadi nak bagi tak terkejut. Seekor, tapi besar. Kan kalau yang cerita dengan Firaun, nanti kita jumpa kat cerita dengan Firaun, yang Firaun punya ular tu yang banyak. Kalau ular Nabi Musa besar, lebih besar pada tongkat dia, besar betul, boleh telan semua ular. Dia seekor je. Memang di dalam tafsir disebutkan hayyah. Hayyah ni ular ni dia ada banyak bahasa Arab dia. Kalau bahasa Melayu kita ular je lah kan, ular besar, ular kecil gitu kan. Ular berbisa, ular tak berbisa, kita punya bahasa gitu je. Bahasa Arab dia ada hayyah, ada thu'ban. Kalau hayyah tu maknanya ular berbisa. Jadi ular Nabi Musa ni berbisa. Kalau thu'ban tu kadang ular kecil, ular daun pun thu'ban juga. Kita tak panggil dia hayyah. Ni yang ada cerita kan. Hayyah ni dia ya, ada 2 titik kan, dia ya kan, tabulat. Cuba buang 1 titik, baca apa? Ya tu buang 1 titik. Ba. Jadi apa? Ba tabulat, baca apa? Tadi hayyah. Kalau ya tu buang 1 titik, baca habbah. Tahu habbatus sauda? Pernah terjadi dalam satu kitab kitab perubatan tu, dikatakan ubat segala penyakit adalah habbatus sauda. Salah cetak, terlebih titik. Maka orang pun baca hayyatus sauda, ular hitam. Sauda tu hitam kan. Jadi ubat segala penyakit adalah ular hitam. Dia pun carilah ular hitam, makan, mati tu. Salah cetak punya cerita kan. Ni kita kata inilah sebab kita ni kadang-kadang belajar kena belajar gitu kan. Kalau baca je gitu aja jadi terlebih titik je kan, terus jadi sesat. Sesat terus kan, daripada habbatus sauda jadi ular hitam kan, jintan hitam jadi ular hitam. Ni lepas ni kalau tak ingat hayyah ni saja kan, ingat habbatus sauda tu. Ni hayyah makna ular yang besar. Tas'a ni maknanya kalau kita manusia kita panggil, kita melata di atas muka bumi. Itu perkataan tas'a. Kan ada ayat Quran yang lain yang menyebutkan selepas daripada kamu mengerjakan solat, maka bertebarlah kamu di atas muka bumi. Itu guna perkataan yang sama. Maknanya bertebar, ataupun kalau haiwan kita kata melata kan. Jadi dia terus ular tu terus bergerak dengan sangat cepat gitu. Baik, kemudian ayat seterusnya yang ke-21, qala, dia berkata, khudha, dan ambillah ia, wala takhaf, dan janganlah takut, sanu'iduha, kami akan mengembalikannya, siratahal ula, dengan keadaannya yang asal. Baik, ayat yang makna penuh ayat 21, Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan asal. Jadi maksudnya lepas ular tu jadi ular besar, dan Nabi Musa ketakutan. Sebab tu Allah sebut la takhaf, jangan takut kan. Allah sebut la takhaf gitu. Yang biasa dengar kan perkataan la takhaf wa la tahzan. Itu yang Nabi SAW sebutkan kepada Saidina Abu Bakar Siddiq
Dan ketika dalam gua tu kan, Sayyidina Abu Bakar dia rasa bimbang masa tu, berhijrah kan berdua, dia rasa bimbang, takut Lepas tu Nabi sebut la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Tu perkataan khauf tadi. Jadi perkataan khauf ni lebih kepada dia takut. Dalam bahasa Arab ada banyak juga. Kalau bahasa Melayu kita takut je. Bahasa Arab dia ada beberapa perkataan yang merujuk pada takut. Jadi takut yang khauf ni dia lebih kepada takut yang berbentuk ada tindakan. Takut yang lebih positif gitu. Takut yang positif. Baik, jadi bila Allah kata jangan takut, sebab Nabi Musa takut. Nabi Musa ni manusia biasa. Nabi Musa ni bahkan kalau kita bayangkan hebat Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, sebenarnya Nabi Musa ni orangnya tak petah pun bercakap. Kita hari ni kalau orang tak petah bercakap, kita malas dengar. Tambah kalau gagak-gagak kan, kalau sengau misalnya kan. Nabi Musa memang tak petah. Sebab tu Nabi Musa waktu nak disuruh jumpa Fir'aun, Nabi Musa macam kan ada doa tu. Doa yang Nabi Musa baca, yang saya selalu baca tiap kali kuliah, memang saya baca. Sebab saya sendiri tu asalnya bukannya pandai sangat pun duduk depan orang bercakap ni. Tu doa tu sangat-sangat berharga gitu. Tu doa Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri, tu doa Nabi Musa. Cuma saya minta maaf kalau ada yang tahu bahasa Arab, saya selalu baca memang Rabbi shrah li. Saya tak baca Rabbana shrah lana. Kalau untuk semua orang memang Rabbana shrah lana. Kalau kita baca ramai-ramai, kita akan baca Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Kalau ramai, tapi dia ada dua kaedah. Satu, kalau kita baca untuk ramai, kita boleh ubah jadi na tadi tu kan, kami. Tapi saya selalu baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya gitu, aku itu. Yang pertamanya dari satu sudut, kalau kita kembali kepada kaedah asal doa ini dibaca oleh Nabi Musa memang Rabbi shrah li. Jadi sebenarnya kalau baca Rabbi shrah li pun, kalau masing-masing nak niatkan aku tu adalah kita, boleh. Tak ada masalah. Dan memang kalau saya baca di mukadimah tu, saya tak niatkan untuk doa untuk semua orang aminkan pun. Tapi kalau kata nak rasa nak amin untuk diri kita, boleh je, tak ada masalah. Sebab doa tu lebih kepada sebenarnya waktu Nabi Musa baca memang untuk Nabi Musa. Padahal Nabi Musa pergi dengan Nabi Harun berdua, tapi Nabi Musa baca doa untuk dia je. Dia tak baca untuk Nabi Harun sekali. Jadi sepatutnya dia kan dah berdua, sepatutnya memang Nabi Musa baca Rabbana shrah lana. Tapi Nabi Musa baca Rabbi shrah li, tak baca untuk Nabi Harun. Kenapa tu? Sebab memang yang nak bercakap tu Nabi Musa, kan? Dan dalam tu kan yang hujungnya itu kan diminta supaya dilepaskan belitan pada lidahnya, yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka memahami. Kalau dalam mukadimah kuliah ni memang doa tu lebih sesuai untuk saya sendiri je. Sebab yang nak bercakap saya seorang ni kan. Itu yang saya tak ubah nak. Mungkin ada orang yang tahu bahasa Arab kata apa, saya ni tak reti bahasa Arab ke, tak ubah kan. Sepatutnya kena ubah lah nak. Ni nak cerita dia ada sebab dia. Jadi memang kalau secara khusus, biasa doa tu orang baca masa nak mula belajar kan. Itu yang depannya Rabbana shrah lana. Yang bahagian belakang tu untuk orang yang nak bercakap. Jadi kalau kita tak bercakap, tak ada masalah. Dan saya memang, bagi saya, macam mana nak lepaskan belitan yang memang pada asalnya memang ada orang dia asli daripada kanak-kanak lagi memang suka naik atas pentas. Saya tak, saya opposite. Saya kalau dari kanak-kanak bukan kata nak naik atas pentas, tengok pentas juga cabut lari. Bukan takat cabut lari lah, dengar ada orang je saya masuk buah katil. Memang tak mau jumpa orang langsung. Jadi bila tiba-tiba nak kena menyampaikan ilmu ni, memang kena minta dengan Allah sungguh-sungguh. Allah yang akan susun perkataan, Allah yang akan lepaskan belitan. Yang paling penting, Allah bagi kefahaman gitu kepada orang yang mendengar. Sebab tak guna pun kita sampaikan benda, patut orang salah faham kan. Salah faham masalah dia tak apa, tapi kalau kita yang salah menyampaikan, itu bimbang lah. Apalagi itu ilmu Allah kan, ilmu agama. Jadi Allah yang nak lepaskan belitan pada lisan, dan Allah yang akan membuatkan kita semua faham. Jadi sekaligus sebenarnya itu juga adalah doa daripada yang bercakap ni kepada semua. Doanya yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka semua memahami. Siapa yang mendengar tu memahami. Itu doa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni memang orang dia kenapa jadi pelat tu, sebab zaman kanak-kanak kan. Ingat masa bayi, Nabi Musa pernah tolak mahkota Fir'aun sampai jatuh. Kita cerita dah hari tu kan. Fir'aun marah kan, Fir'aun nak bunuh masa tu. Fir'aun nak bunuh Nabi Musa, masa tu baby lagi kan?
Jadi untuk memastikan Nabi Musa tu tahu ke tidak benda yang dia buat, sama ada sengaja atau tidak jatuhkan mahkota tu, maka dites, buat ujian. Ditesnya dibagi, sediakan roti sebelah dan sebelah lagi api. Tengok Nabi Musa akan makan yang mana. Kalau Nabi Musa makan roti, dia akan dibunuh. Sebab menunjukkan dia tahu mana betul mana salah. Jadi menunjukkan dia tahu dan dia sengaja jatuhkan mahkota Fir'aun. Fir'aun marah sangat masa tu, padahal mahkota je pun. Tapi itulah orang gila kuasa kan. Dia rasa kuasanya dijatuhkan. Jadi disebabkan itu maka Allah ilhamkan kepada Nabi Musa pada ketika tu untuk ambil api. Jadi Nabi Musa ambil api dan dimakan. Menyebabkan lidah Nabi Musa memang pelat. Dia tak boleh cakap petah sampai dewasa. Bila tiba-tiba disuruh jumpa Fir'aun untuk berdebat, Nabi Musa lagi risau. Dah lah tak petah bercakap kan, lepas tu tak ada apa-apa pula kan. Sebelum daripada dipanggil ke lembah tua ni, Nabi Musa macam tak ada apa-apa mukjizat lagi kan, masih macam biasa gitu kan, macam orang biasa. Apa kelebihan yang aku boleh bawa depan Fir'aun ni, nak berdebat macam mana? Tapi Allah suruh berdebat. Jadi disebabkan Allah suruh berdebat, Allah perintahkan untuk debat, maka Allah panggil Nabi Musa untuk dibagi persiapan-persiapan. Jadi inilah persiapan dia. Dan bila Nabi Musa mula-mula takut, maknanya manusia biasa dia takut kan? Maka Allah kata jangan takut. Sekarang ambil, dia kata ambil ular tu, pegang. Pegang ular pula dah. Dah lah ular tu besar kan? Dia suruh pegang pula ular. Bertambah takut lagi. Tapi Allah bagi tahu, percaya, yakinlah nanti ular tu akan bertukar semula kepada bentuk asal dia. Asal dia tongkat. Jadi maka ketika tu Nabi Musa pun ambil lah berdasarkan kepada perintah Allah SWT. Tapi kalau ikut takut, tetaplah takut. Kalau kita punya tongkat tiba-tiba bertukar jadi ular, lepas tu orang kata ambil ular tu, nanti jadi tongkat balik. Mikir juga kita, adalah bukan ular biasa, ular berbisa. Hayah kan, ular berbisa. Dah besar dan berbisa. Baik, itu mukjizat yang pertama, ialah pada tongkat. Jadi sekarang dah ada persediaan dan Nabi Musa tahu, dan lepas ni kalau berlaku lagi tak terkejut dah kan, tongkatnya bertukar jadi ular. Baik, ayat yang ke-22, wagmum dan kepitkanlah yadaka, tangan kamu, ila janahika, ke janahika tu diterjemah ketiak kan, ketiakmu. Kalau ikut perkataan sayap lah, makna sebenar dia sayap. Takhruj, akan keluar, nescaya keluarlah, bayda, satu cahaya putih, atau bayda putih je min ghairi, yang tidak cacat, ayatan, sebagai satu tanda, ukhra, yang lain. Baik, makna penuh ayat 22, dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, nescaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula. Baik, ini mukjizat seterusnya. Allah bagi mukjizat yang lain adalah tangan Nabi Musa Baik, tangan Nabi Musa ni disuruh masukkan kat ketiak. Baik, perkataan janah tadi janahika, junah kalau ikutkan dia sayap burung cuma sayap burung ni, tangan kita macam sayap burung tak? Ayam selalu makan ayam tak? Biasa dah berumur-umur ni kita tak makan dah sayap ayam tak? Bagi kat budak-budak kan, budak-budak suka wing kan. Tengok bentuk sayap ayam tu ada macam tangan kita. Tu yang orang kalau nak berlakon jadi burung, dia kepak gitu. Sebab ada samalah, ada persamaan. Jadi asalnya sayap memang sayap, cuma sebab tangan kita tu bentuknya macam sayap burung ni, maka kita istilahkan sebagai sayap. Jadi bila disuruh kepitkan tangan kamu ke sayap, kalau ikut makna perkataan tapi bila kita kata sayap nak kepit tangan, biasa kita kalau kata kepit tangan, kat tangan kita letak sini ke letak kat ketiak? Ketiak kan, bila kata kepit memang kita masuk dalam ketiak. Jadi maknanya Nabi Musa AS disuruh masukkan tangan tu ke dalam ketiak, lepas tu keluarkan balik, tangan tu akan keluarkan cahaya putih. Dan cahaya putih ni kata bayda tu putih, baib telur, baib orang Arab sebut baib. Ni kalau pergi nak pergi negara Arab lah, nak pergi umrah ke Mekah ke apa, nak pergi kedai beli telur, ingat baib telur, tapi kalau bayda putih, bayda telur putih. Jadi lain tu, kalau nak cari tudung putih, bayda tu putih.
Cuma dia bahasa Arab ni, antara kehebatan bahasa Arab ni, apabila ada perkataan yang menggunakan huruf yang sama, dia biasanya ada kaitan. Dan macam sebelum ni kita sebut perkataan junnah, jinnah, jannah, jin, dia ada kaitan semua. Semua kait, tu kaitan dia kan? Jadi baydha dengan bayd ada kaitan. Sebab bayd dalam telur memang ada telur putih, dan telur putih dia tu kadang-kadang lebih besar daripada yang kuning kan? Jadi maknanya ada kaitan putih dengan telur. Baik. Dan bila disebut min ghairi su', maknanya telur putih. Warna putih ni, warna putih ni tidak rosak, tak cacat. Putih macam mana tak cacat? Putih macam mana pula yang cacat? Baik. Jadi ni maksud dia adalah bila tak cacat tu gini, tangan kita ni, tangan orang ni, dia kadang-kadang ada juga yang putih tapi bukan putih yang tak cacat. Putih memang agak cacat lah. Contohnya tersimbah air panas dia jadi putih kan. Putih ni bukan mana dia ada orang yang kulit dia putih, orang kulit putih tu dia bukan putih. Orang putih pun dia tak putih. Orang putih kita tak panggil orang putih. Dia tak putih, dia merah kan. Ada kulit manusia ni dia sama dengan warna tanah. Jadi apa warna tanah, itulah warna kulit manusia. Dia macam-macam. Ada yang kita sebut putih, tapi kalau tanah tak ada putih betul kan. Putih pure white tu tak ada. Jadi kalau manusia kita sebut kulit putih, maknanya dia putih yang coklat juga. Cuma coklat dia cerah, coklat susu kan. Ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat gitu. Itu warna manusia. Itu semua warna tanah. Sampai ke hitam, dan hitam yang paling, kalau kita dia setakat hitam manis, kalau Afrika dia memang hitam lah. Bagi dia orang hitam tu cantik. Hitam itu menawan. Dan hitam yang paling gelap untuk orang kulit hitam, purple. Ada sampai purple. Jadi dia dark purple, hitam yang kita mungkin tak, sebab tak pernah tak duduk sana lama kan. Siapa duduk sana, kawan dengan orang sana, kita jumpa lah ada. Yang purple dia tu bukan sampai nampak color purple lah. Dia black ke purple gitu kan. Kalau kadang-kadang kena sinar cahaya, kita nampak dia agak purple. Dan itu yang paling gelap. Itu kulit manusia. Baik. Jadi maknanya ada orang yang bila kita kata tangan dia putih, putih tu boleh jadi cacat lah, dan disebabkan ada kecederaan dan sebagainya. Tapi yang ni Allah kata ghairi su'. Su' tu makna tak elok. Dan su' tu maknanya, kalau pergi Arab sana biasa dengar perkataan su' tak? Sebab su' ada satu lagi. Apa dia su'? Mazhar kan? Mazhar tu biasa. Yang itu ejaan dia sin waw qaf. Yang ini sin waw hamzah. Tak ada maka. Tak apa. Tak apa. Saya pun jangan menulis pun. Kadang-kadang je. Baik. Ada. Kita tulis sikit. Gemuk ni. Gemuk ni besar. Dia nampak. Yang ni pasar, sup. Satu lagi sup. Yang tu buruk. Yang ni pasar. Kadang bazar tapi sebenarnya asal sup tu pasar. Yang ini buruk. Cuma orang Arab dia sebut kadang bunyi tak sama. Sebab dia tak sebut suq. Tu kalau baca Quran ada qalqalah. Kalau bahasa Arab dia kadang hilang qalqalah dia. Tambah kalau Arab Amni Mesir, bahasa pasar Mesir, bahasa pasar ni bahasa Amniyah. Kita panggil bahasa, bukan pasar, bukan perkataan pasar, bahasa yang dipakai awam tu. Huruf qaf memang tukar jadi hamzah. Semua huruf qaf. Contoh pen, qalam. Qalamun kan bahasa Arab. Dekat Mesir dia baca alam. Memang qaf semua tukar jadi hamzah. Semua. Jadi perkataan suq memang dia baca suq. Memang dia baca hamzah hujung dia. Jadi memang bunyi suq lah. Tapi kita kena faham lah, takkan tiba-tiba dia kata ila suq. Kalau ila tu ke, mestilah pergi pasar. Dia mesti tempat. Tak mungkin pergi jadi buruk, pergi buruk gitu. Maknanya kita faham dalam konteks ayat.
Jadi yang ada dalam ayat ni suk yang kedua tu buruk. Yang pertama tu pasar. Kadang kita pergi pasar, kalau kita nak cakap barang tu buruk, kita guna juga perkataan suk, kan? Baik, itu makna perkataan su' min ghairi su', maknanya tidak buruk gitu, tak buruk. Jadi tangan yang kamu keluarkan dengan cahaya putih tadi, yang ada putih tadi tu, putih tu tak buruk, putih tu elok, itu putih tu sifat dia sempurna. Dan yang itu yang jadi mukjizat. Kalau putih yang macam ada kecederaan apa tu, maknanya dia bukan kelebihan, kan? Yang ni dia satu bentuk kelebihan. Maknanya dia kata, kalau ikutkan dari segi tafsir, dia sebut dia punya cahaya tu jadi macam center cahaya gitu. Nak kata torchlight, kalau torchlight dia sulung kan, yang ni dia jadi macam lampu. Jadi tangan tu masuk dekat ketiak, lepas tu keluarkan balik jadi macam lampu, kan? Bercahaya, kan? Itu dia punya disebut ayatan ukhra. Baik, ayah tan baris atas, ayatan maknanya dia baris atas, maknanya dia ni sekali ikutkan dia hal, dia punya i'rab bahasa Arab dia hal, dia keadaan. Kalau ada baris atas tu maknanya dia keadaan yang menceritakan apa keadaan sebelum tu. Sebelum tu dia kata cahaya. Baik, cahaya tu keadaan dia adalah, cahaya tu adalah sebagai tanda, salah satu daripada tanda kekuasaan Allah, ataupun sebagai salah satu daripada mukjizat Nabi Musa AS yang lain. Ni dalam Quran ni sebenarnya dia cerita mukjizat-mukjizat setiap Nabi, setiap Rasul. Jadi kalau ada misalnya Nabi Isa AS, dia ada ayat lain cerita pasal mukjizat Nabi Isa tu, satu-satu dia cerita. Itu Nabi Isa yang cerita sendiri, ya. Nabi Isa cerita mukjizat aku adalah aku boleh menghidupkan orang mati, boleh mengubati orang yang sakit sopak, boleh mengubati orang yang buta sejak lahir, dan boleh meniupkan boleh menghidupkan burung yang dibuat daripada pasir, kemudian dibagi ruh untuk burung tu terbang, ya. Itu diceritakan. Maknanya mukjizat ni benda yang cerita dalam Quran. Kali ni dia cerita, ayat ni cerita tentang mukjizat Nabi Musa, ya. Baik, kemudian ayat yang ke-23, linuriyaka min ayatinal kubra. Linuriyaka maknanya untuk kami memperlihatkan kepada kamu, min daripada ayatina, dan tanda-tanda kekuasaan kami, al-kubra yang besar. Makna penuh dia, untuk kami memperlihatkan kepada engkau tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Baik, dalam ni Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa supaya baginda mendekat kepada Allah SWT, dan kemudian sampailah Nabi Musa mendekat kepada Allah, sampailah ke batang satu pokok, kan? Dan waktu tu sampai ke satu batang pokok tu, akhirnya Nabi Musa merasa tenang dan tak takut lagi. Dan waktu tu Nabi Musa pegang tongkat dia dengan kuat, dan Nabi Musa tunduk dengan kemudiannya berdoa gitu, dan kemudiannya merendahkan hati dia. Maknanya situasi dia ginilah, masuk lembah kan, buka kasut. Lepas tu Allah panggil, lepas sembang-sembang tu Allah panggil Nabi Musa supaya lebih dekat lagi, dan sampailah ke satu batang pokok. Maknanya contoh dekat lembah tu ada pokok, kan? Sampai kat pokok tu Nabi Musa bersandar kat pokok tu dan pegang tongkat dia kuat-kuat. Itu satu bentuk menenangkan gitu, kan? Nak kata menenangkan jiwa Nabi Musa yang tengah kebimbangan, ketakutan. Dia sebenarnya Nabi-Nabi ni waktu terima wahyu kali pertama semua takut. Nabi Muhammad SAW pun kita tahu kan, kisah dia balik menggigil kan, balik dari Gua Hira kan. Maknanya nak bayangkan mereka manusia biasa, dan kalau kita ni ada rasa takut tu normal kan. Cuma bagaimana kita mengendalikan, kita boleh tengok macam mana Nabi-Nabi ni mengendalikan rasa takut dia. Mungkin kita boleh ambil tu sebagai kaedah untuk kendalikan rasa takut kita. Ingat kalau ibu-ibu ni takut duduk sorang-sorang, tapi ada juga yang duduk sorang-sorang kan. Ada, anak dah besar-besar, suami dah tak ada, kita duduk sorang-sorang. Itu yang jenis tak takut. Tapi orang perempuan ni biasanya kebanyakannya memang takut. Dia akan panggil lah siapa untuk duduk sekali tu. Jadi ni antaranya kadang-kadang anak, misalnya anak duduk sekali tapi dia kerja. Waktu dia kerja tu kita sorang-sorang, tiba-tiba OT pula dia, dan sampai malam-malam kita duduk sorang-sorang. Macam mana nak hilang rasa takut? Ngaji.
Boleh, itu kaedah dia sebenarnya. Kaedah juga kan, ingat Allah kan? Ingat Allah. Saya mengalami itu. Lepas tu buat macam mana? Ada anak jaga tapi tak ada rumah kerja. Baris malam dia tak balik. Jadi nak hilangkan takut tu, kita set time untuk semuanya sunnah saya saja semua. Dia sebenarnya kunci So tidak tinggal fikir untuk bukan. betul. Jadi sebenarnya kunci dia, pasal apa dia jadi bila kita takut tu, kita akhirnya solat sunat, baca Quran, berzikir. Sebenarnya bila kita berzikir, kita solat sunat, kita baca Quran tu, kita kan sebenarnya ada teman. Kita merasa ada teman. Allah yang temankan kita, dengan kita zikir-zikir. Bila duduk seorang-seorang, fikir entah apa-apa tu kan, teman dia setan. Jadi makin tak apa-apa kita fikir. Dan lama-lama makin yang bukan-bukan kita fikir. Dan lama-lama perangai kita jadi macam-macam lah. Jadi makin sensitif, tak tahu hal kan. Sebab memang dalam hidup kita memang ada teman sebenarnya. Yang teman kita masa lahir, ada qarin, qarin jin, jin yang lahir bersama-sama dengan kita. Itu sentiasa ada sampai kita mati. Cuma waktu kita mati, dia tak mati. Jadi dia memang ada kat kita. Waktu kita duduk seorang-seorang, tak ada siapa-siapa, dia ada. Jadi kadang-kadang dia ni kacau kita. Kadang-kadang akhirnya maknanya kita kata kok mana pun, kita seorang macam mana pun, kita memang ada yang bersama duduk dengan kita tu. Cuma sekarang kita pilih kita nak apa dan siapa yang duduk dengan kita. Waktu kita tak ada manusia duduk dengan kita, maka kalau kita pilih Allah duduk dengan kita, maka itu lebih selamat. Itu kaedah lah. Tapi ada juga orang tak boleh. Dia duduk berzikir tu, dia ingat juga hantu kan. Dan tengah duduk zikir tu mengeletar berpeluh-peluh. Bukan peluh berzikir, peluh dia teringat kalau hantu tiba-tiba datang macam mana ni kan. Yang macam tu kadang-kadang kita tengah solat, tiba-tiba dia makmum belakang, kita amin dia pun amin. Sudah. Ada memang ada kan kejadian gitu. Jadi bila kita makin risau, makin takut, makin diganggu. Ni kaedah. Maknanya walaupun Nabi pun ada juga kaedah. Maknanya sampai pergi ke batang pokok kan, bersandar pegang tongkat dia kuat-kuat. Sebab tongkat tu teman Nabi Musa. Memang pergi mana-mana Nabi Musa sentiasa dengan tongkat dia. Jadi itulah kawan dia kan, dia pegang kuat-kuat. Macam-macam kita pegang kawan kita peluk kawan kita peluk orang yang bersama dengan kita. Jadi itu kaedah macam mana Allah menenangkan Nabi Musa. Dan kemudian sampailah di sini disebutkan Nabi Musa mendapatkan mukjizat tu, keluar tangan yang bercahaya, dan Allah bagi tahu itu adalah tanda kekuasaan Allah yang besar, Al-Kubra. Kubra tu maknanya sangat besar. Kalau kabir, besar. Kita tahu ada perang Badar Kubra, perang Badar yang sangat besar. Maksudnya bukan perang tu besar, tapi dia adalah peristiwa yang sangat besar dalam Islam. Siapa yang ikut perang Badar, dia dijamin syurga. Ikut perang Badar, dia dikira veteran, dia dikira sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang paling utama. Sebab itu kan perang yang pertama. Bila perang pertama ni, orang yang join memang betul-betul orang mukmin, orang beriman pure. Sebab tak tahu lagi kita kalah ke menang, tak pernah perang sebelum tu. Ni first time perang. Lepas tu jumlah sikit, 1/3 daripada orang kafir. Hanya orang yang betul-betul beriman saja pergi. Sebab lepas daripada tu, bila umat Islam selalu menang dalam peperangan, lepas pada tu orang munafik pergi perang juga kan. Perang Tabuk orang munafik pergi, perang Uhud orang munafik pergi kan. Tapi perang Badar tak ada munafik. Sebab masa tu tak dijanjikan dengan kesenangan. Semuanya dalam kebimbangan, ketakutan, yang risau dengan kedudukan yang nampak kita macam memang kalah kan. Dari segala sudut kita macam memang tak ada gaya nak menang lah, kecuali ada keajaiban berlaku. Dan ternyata memang ajaib menang. Bila selalu menang, selalu dapat rampasan perang, kaya lah kan. Siapa pergi perang balik tu menang, kaya, glamour itu kan, dapat harta, dapat glamour. Masa tu orang munafik mula datang. Dan ni kita ingat orang munafik ni dia memang selalu ada di dalam satu organisasi hebat. Kalau organisasi tu misal katalah dulu zaman penjajah misalnya, zaman kat Tanah Melayu lah contoh di Tanah Melayu, zaman penjajah, kumpulan-kumpulan yang memperjuangkan Tanah Melayu, tanah air ni, itu orang munafik tak masuk. Sebab dia punya risiko mati, dia punya risiko tak best gitu.
Tapi ketika mana misalnya sekarang, keadaan sekarang, ada organisasi besar yang dah ada banyak benefit kalau masuk dalam tu, mula orang munafik muncul masuk dalam tu. Kalau kita ada organisasi yang dulu masa mula nak bina, masa mula nak bentuk dengan penuh perjuangan, masa tu orang munafik tak masuk. Tapi bila dah gah, dah hebat, orang munafik mula ada dalam tu. Lepas tu kalau kita masuk, ni kita sebut, kalau kita masuk organisasi ke apa ke yang hebat, yang ada nama, ada apa lagi kaya dalam tu kan, ada kekayaan, dia tiga je lah dunia ni. Kalau dia masuk je tempat tu, dia dapat harta, takhta, wanita, atau salah satu daripada 3 tar ni, maka dia akan masuk. Tapi kalau tak dapat tiga-tiga ni, tak ada ditawarkan tiga-tiga ni, dia tak akan duduk dalam tu. Sebab tu paling aman untuk kita memulakan perjuangan. Mula ni orang munafik duduk jauh, tapi susahnya nak mula kan? Kalau dah meneruskan tu, tengah-tengah ni dah senang sikit, tu orang munafik duduk dalam tu. Jadi tu yang dikata peperangan pada kubra tu. Baik, itu perkataan kubra yang Allah sebut. Ini adalah mukjizat tanda-tanda kuasa Allah yang sangat hebat. Baik, kemudian ayat 25, idhab, pergilah kamu ila Fir'aun. 24, maaf, saya sebut apa? 23 25. Baik, 24. Terima kasih. Tu kadang tersyasyul kan, nombor boleh syasyul kan. Baik, idhab, pergilah engkau ila ke Fir'aun. Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia, tagha, dia adalah taghut. Baik, mana penuh ayat 24, idhab ila Fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah taghut. Baik, maksud ayat ni adalah Allah perintahkan Nabi Musa AS untuk pergi ke, sepatutnya nombor 1, idhab tu fi'il amar, fi'il mudhari' dia dhahaba. Biasa kita kata dhahaba makna dia pergi. Kalau dia telah pergi, yang fi'il madhi, dhahaba fi'il madhi, fi'il mudhari' dia yadhhabu. Jadi idhab perintah, pergilah kamu, pergilah kamu maknanya Allah suruh. Lepas dibagi mukjizat tadi, dah bagi briefing lah istilahnya, maka sekarang pergi kamu ila Fir'aun. Kalau ikutkan perkataan ila ni, ke, biasanya dia tempat, ke mana, tempat mana gitu. Tapi dia disebut ke Fir'aun, ke Fir'aun. Maksudnya memang dia punya fokus nak bagi tahu tujuan kamu tu, kamu kena, tujuan kamu memang tepat satu dot titik je, Fir'aun. Dia duduk kat mana pun dalam dunia ni, kamu pergi kat dia gitu. Walaupun kalau ikutkan masa tu Fir'aun duduk kat Mesir, jadi disuruh pergilah Mesir, pergi Mesir jumpa Fir'aun. Tak, dia terus tepat tunjuk kepada Fir'aun. Jadi ada misi yang sangat besar. Dia sebenarnya misi Nabi Musa nak pergi Fir'aun, pergi jumpa Fir'aun ni, apalagi untuk memberitahu dan menyampaikan akidah yang benar kan, nak berdakwah akhirnya. Dia bukan sekadar, kalau kita bayangkan, oh ini kan Nabi, ini Rasul, Ulul Azmi, tu mudahlah dia nak pergi jumpa Fir'aun. Tak, situasi dia gini. Kalau kita nak bayangkan zaman kita, Fir'aun ni kalau zaman kita tu, dia bukan level sultan, raja dah, agung pun dah, lebih pada tu. Kita dibayangkan, kita ni pula, Nabi Musa ni pula bukan level rakyat biasa. Umpama kita sekarang, kalau katalah kita ni disuruh jumpa agung Malaysia kan, pergi berdakwah dengan dia, tu pun kita dah rasa, kita siapa kan, tiba-tiba nak pergi jumpa agung, kecuali kau ada saudara agung kat sini, tak tahu lah kan. Kubur dia dalam. Macam mana? Kubur dia kan lebih dalam dari orang biasa. Kubur, mana kalau dah meninggal lah. Sebab banyak dosa. Wallahualam. Dia memang, kalau pemimpin ni dia antara dua. Kalau dia memang banyak lah, banyak dosa atau banyak pahala. Maksudnya kalau dia pemimpin ni, kalau dia berjaya adil, maka dia termasuk dalam imamun adil yang Nabi sebut akan dapat naungan di padang mahsyar. Tak banyak golongan yang dapat naungan ni. Salah satunya al-imamun adil, pemimpin yang adil. Maknanya kalau dia dapat adil, memang dia akan dapat ganjaran lebih pada orang lain. Tapi kalau dia zalim, lawan adil zalim, maknanya dia tak adil, dia punya azab pun lebih teruk pada orang lain. Di dunia ni macam tu lah. Kalau kita punya nikmat lebih, maka azab dah lebih.
Sebab tu kita kata orang kaya, kalau dia kaya, ni tempat orang kaya. Kita contoh pasal kaya. Orang kaya ni kalau berjaya handle kita punya harta tu, betul-betul ikut syariat Allah, kan? Handle ni maknanya ada tiga benda kita kena jaga pada harta. Yang pertama sekali, cara dapat dia. Macam mana cara dapat harta tu? Pastikan dia datang daripada sumber yang halal, kan? Kemudian yang keduanya, cara jaga harta tu, kan? Misal kata masuk bank ni, bank apa, kan? Islamic ke konvensional. Kemudian mungkin ada yang jaga harta dengan cara saham ke, macam mana kita kendalikan harta kita tu. Dan kemudian yang ketiga ni, cara guna dia. Itu 3 kaedah paling asas pengurusan harta. Jadi cara guna dia, kita guna untuk apa, kan? Infak kita ni berapa persen daripada harta kita? Kita kalau orang banyak duit, misalnya kata pendapatan bulanan 30,000, kalau dia infak takat RM300, bagi orang miskin 300 banyak, kan? Tambah kalau B40, 300 tu dah, kalau gaji 3,000 10% lah. Tapi kalau gaji 30,000 baru 1%, sikit sangat. 1% ni masih masuk kedekut. Dia, kalau ulama dia letak kadar sedekah. Kadar sedekah ni minimum untuk tidak disebut sebagai kedekut ialah 2.5% daripada harta kita. Minimum, paling sikit. Tu bukan zakat. Zakat, ya, zakat wajib. Ni yang sedekah. Zakat dah lain kira dah. Sedekah ni kalau tak keluar daripada 2.5%, memang tak dosa, tapi kira kedekut. Bakhil, hajah bakhilah. Kalau yang lebih baik lagi 10%, dan yang terbaik kita kata yang dikira macam sebagai level pemurah tu 40%. 40% tu setiap bulan lah, kalau ada income bulanan, tiap bulan 40% pada income untuk infak. Kita kata banyaknya, makna tak pemurah lagi. Masih rasa banyak, kan? Tapi kalau ikut tu, kalau perempuan pula lain. Tu kalau lelaki. Kalau perempuan 100%. Tujuan kita bekerja, ada income sendiri, memang untuk sedekah. Cuma kena faham sedekah tu apa. Sebab ada orang marah, ni pernah dah bila saya sebut ni, dia kata habis tak buat apa, kita penat-penat kerja, semua nak kena sedekah. Yang marah tu pasal apa? Pasal tak faham sedekah tu apa. Memang semua kena sedekah, cuma sedekah tu apa je? Sedekah infak, kan? Infak, kalau harta lebih khususnya infak. Sedekah ni dia umum, termasuk senyum, sedekah. Tapi senyum bukan infak. Sebab tu kalau ada lalu tabung, kita senyum, maknanya kita boleh infak, baru sedekah. Maknanya kalau sedekah termasuklah tolong orang, tu sedekah juga, infak dia harta. Baik. Kalau harta untuk wanita, kita infak semua harta kita sebab kita tidak ada tanggungjawab menafkah. Siapa pun kita tak wajib nafkah. Walaupun kita ibu tunggal, kita kata kita kerja untuk menafkahi anak. Dan anak tu bukan tanggungjawab kita untuk nafkah. Anak tu, kalau kita ibu tunggal, ayah dah tak ada kan, maknanya anak-anak tu dah tak ada ayah, maka yang bertanggungjawab menafkah anak tu sebenarnya adalah bapa-bapa saudara dia sebelah ayah. Tu ramai orang tak tahu. Kalau sampai ada anak saudara tak makan, berdosa. Sebab tu kita kadang-kadang kan, suami kita, misal katakan suami kita ni, adik laki dia meninggal, dia wajib menafkah anak saudara dia. Kita pula marah, pasal apa? Ni pasal puan ni berkenan ke adik ipar ke apa? Kan, kita ingat dia berkenan ke adik ipar, duk sibuk keluar duit bagi ke anak-anak adik ipar tu perempuan lah, kan? Tak, dia memang tanggungjawab dia. Jadi kalau lah, misalnya kalau dia seorang tak mampu, kan, dia kena pakat-pakat, adik-beradik lelaki pakat untuk bagi nafkah pada anak saudara tu. Jadi dia kalau bab nafkah, dia lari ke keluarga lelaki. Bab hadanah lari ke keluarga perempuan. Jadi misal meninggal ayah dia, jadi penjagaan anak-anak mak dia jaga, ataupun mak bapak meninggal dua-dua, maka yang jaga anak-anak tu mak saudara sebelah mak, kan? Tapi yang nafkah belah ayah, itu yang payah tu. Kadang yang jaga tu yang keluar duit, kan? Tu yang jadi susah sikit. Kalau tahu tanggungjawab, kena maknanya belah ayah tu kena bagi. Cuma ada satu kes pernah jadi dekat Sarawak masa tu, saya ingat. Saya ada kuliah kat Sarawak dulu, kan, sebulan sekali. Ada yang tanya soalan tu lah. Dia kata satu kejadian ni, suami dia meninggal, dan memang keluarga suami dia tahu agama. Jadi adik-beradik lelaki belah suami dia ni berpakat-pakat untuk bagi duit untuk belanja anak-anak tu, kan, anak-anak saudara tu. Tapi si mak dia ni tak mau. Mak dia tolak. Mak dia kata tak apa, dia boleh cari duit sendiri, dia tak mau bergantung dengan orang lain. Betul tak perbuatan mak dia? Kalau kita kata baik kan dia, kan, dia tak nak menyusahkan orang.
Tak betul, salah. Salah dan berdosa kalau sampai anak-anak tu terlantar ke peluang hidup dia. Sebab dulu suami dia orang yang sangat bertanggungjawab. Suami dia memang mencukupkan keperluan keluarga dan selalu belikan benda-benda yang sangat berkualiti untuk keluarga dia. Jadi kalau anak dia tu pampers paling mahal. Bukan sebab dia kaya sangat pun, dia biasa-biasa je, cuma sebab bertanggungjawab. Jadi kalau orang bertanggungjawab ni dia lain, gaji sikit pun dia akan tetap bagi yang terbaik untuk keluarga. Kalau yang tak bertanggungjawab, kaya lah macam mana pun, dia sibuk beli kereta dia kan, beli tukar handphone dia, nak beli tali pinggang pun tak main tali pinggang kata-kata puluh-puluh ringgit. Tali pinggang 3,000 kan, 3,300 dia 33 ringgit kan. Sibuk beli dia punya pakaian kan. Tapi kalau bertanggungjawab, memang dia akan bagi yang terbaik pada keluarga. Saya pernah jumpa ada satu situasi, suami tu tak ada duit sangat. Tiba-tiba bila kahwin, dia kata dia nak ikut sunnah Rasulullah, bagi yang terbaik pada keluarga. Dia belikan pad isteri dia tu yang sekotak harga berapa ratus ringgit tu. Habis 10% gaji dia. Beli pad isteri dia. Isteri dia pun terkejut. Dia kata, saya pun tak pernah pakai ni, mahal kata. Dia pakai biasa-biasa je. Tapi itu maknanya tanggungjawab. Baik, jadi ni situasi ni tanggungjawab. Sehingga akhirnya mak dia tu kata, ginilah dah ayah tak ada, maknanya tak ada orang nak belikan benda mahal-mahal ni lagi. Dia kata semua dia nak kurangkan bajet. Jadi nak belikan yang paling murah, pampers paling murah, susu paling murah semua untuk anak dia supaya dia tak menyusahkan orang. Baik memang baik, tapi baik tak kena tempat. Jadi baik dalam Islam ni bukan yang macam tu. Kalau dia nak tolak kita, misalnya kita, kalau kita nak tolak hak kita boleh, tapi hak anak-anak kita tak berhak untuk tolak. Tu hak anak-anak. Dan bapak-bapak saudara dia tu dah pakat memang nak belikan jenama yang macam bapak dia belikan dulu. Okey, dia orang kata okey. Dia orang mampu. Jadi kena terima untuk anak-anak tu. Untuk kita, kita kata kita tak nak, okey tak apa. Kalau kita memang tak nak, tak apa, kita tak nak menyusahkan orang, okey tak apa. Itu kaedah dia. Jadi nak baik pun kena ada ilmu, baru jadi baik di sisi Allah. Baik, tengok balik pada ayat ni, mengenai tadi macam mana Nabi Musa kemudian disuruh jumpa dengan Fir'aun, dan disebut innahu tagha. Fir'aun ni tagut. Tagut tu apa? Tagut ni, kalau setan pun tagut juga. Tagut ni maknanya apa? Ada terjemah perkataan selain tagut. Dia kata apa? Melampaui batas. Macam mana? Satu lagi? Okey. Dalam kurungan tu biasanya tafsir. Kan? Tafsir. Dia tak, bukan terjemahan perkataan. Jadi maknanya terjemahan dia terjemah sebagai telah melampaui batas. Sebenarnya terjemah dia tak ada dalam bahasa Melayu. Itu sama juga. Termasuk perkataan bahasa Arab yang tak ada terjemah kod Melayu. Jadi kod Melayu biasanya kita akan sebut tagut juga. Jadi dia memang melampaui batas, tapi melampaui batas yang di tahap yang tagut ni maknanya yang memang betul-betul menafikan ketuhanan yang esa. Allah yang esa tu dia nafikan. Yang ni sampai tahap mengaku Tuhan. Setan kita sebut tagut juga. Tagut sebab setan dia tak menafikan ketuhanan Allah kan, tapi perbuatan dia tu nak membuatkan kita akhirnya kita ni yang jauh daripada syurga Allah. Maksudnya kita yang akhirnya tidak mengaku Allah sebagai Tuhan. Manusia. Jadi misi hidup dia adalah untuk buat manusia tak percaya Allah, walaupun dia sendiri percaya. Setan tak pernah kata kami tak percaya Allah. Kan? Itu pelik tu kan, yang dia goda yang boleh tak percaya Allah. Dan orang boleh tak beriman dengan Allah, padahal yang menggoda manusia supaya tak beriman pada Allah tu dia sendiri sangat percaya kepada Allah. Sebab dia kan pernah jumpa. Kan? Jumpa memang tahu Allah tu wujud. Dan bahkan memang declare kepada Allah bahawa kami akan menggoda seluruh anak Adam. Kan? Untuk kemudiannya beramai-ramai semua masuk neraka. Ini perangai kadang-kadang ada manusia gitu. Dia kalau dah dikata dia tu tak baik, dia bukan kata nak insaf jadi baik dah. Dia nak ajak makin ramai geng dia, jadi tak baik juga. Kan? Kalau kita kata engkau kalau buat macam ni kan, sikit lagi kena tangkap ni, masuk penjara. Kan? Dia bukan kata nak berhenti buat benda tu, tak. Dia nak ajak ramai-ramai masuk penjara. Kan? Ada jenis gitu. Ini perangai setan. Kita kalau nak lawan setan, kita kena buat perangai opposite dia, berlawanan. Jadi kalau kita betul-betul musuh syaitan, kita bukan baik seorang-seorang. Sebab setan tak jahat seorang-seorang. Setan ni dia jahat dan buat orang lain jadi jahat. Jadi kalau kita nak bermusuh dengan setan, memang Allah suruh kita bermusuh dengan setan.
Kalau kita nak lawan dengan setan, maka kaedahnya kita bukan baik seorang-seorang, tapi kita baik dan ajak orang lain buat baik. Kita berusaha berjuang untuk jadi baik dan ajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk jadi baik. Itu kaedah dia. Jadi kalau ada orang, kan banyak orang yang fikir yang penting aku tak kacau orang. Itu kan ayat dia kan, yang penting aku tak kacau orang. Maka kita rasa kita dah cukup baik bila kita tak kacau orang. Tak kacau orang tu tak cukup baik, sebab dia memang kena kacau orang. Kacau dia tu kacau positif lah kan. Orang tenang-tenang hidup, dia tak solat, itu kita kena kacau kan. Suruh nak bagi dia solat kan, itu baru baik. Kalau orang tu best, seronok je duduk berkumpul, ketawa-ketawa sambil mengumpat kan, yang tu kita kena kacau supaya berhenti buat dosa tu. Itu baru lawan pada sifat syaitan. Itu taghut. Jadi taghut ni maknanya melampau yang tahap-tahap sampai kita kata betul-betul macam berperang lah, perang dengan Allah, istilahnya. Sebab ada melampaui batas yang Allah sebut juga dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Ini guna perkataan israf, maknanya makanlah dan minumlah tapi jangan melampaui batas. Sama juga melampau, kod Melayu melampau, tapi melampau dia lain. Kalau jenis makan melampau, dia tak kira taghut. Dia tak kira sampai macam bermusuh dengan Allah dah. Dia cuma sedara setan. Lebih kurang kot lah, tapi kurang sikit. Jangan melampau gitu kan. Itu kaedah dia. Baik, itu kalimah taghut. Jadi Allah suruh pergi kepada Fir'aun sebab Fir'aun ni dah melampau. Fir'aun ni sampai tahap mengaku Tuhan. Baik, jadi tadi cerita pasal Agung tu kan. Kalau kita disuruh pergi jumpa Agung berdakwah, kita dah rasa macam kita ni siapa kita nak cakap dengan orang macam tu. Baik, sekarang Nabi Musa punya level lebih daripada tu. Nombor satu, Fir'aun levelnya lebih daripada Agung. Kalau kita kata pengerusi PBB pun dia lebih lagi. Sebab dia tu kira tahap raja yang paling tinggi pada masa tu kan? Dan juga lebih tinggi pada raja lah dengan aku Tuhan. Tuhan ni maknanya firman ataupun perkataan dia tu firman istilahnya kan? Perkataan dia tu semua yang betul bagi dia kan? Dan status dia tinggi macam tu, maknanya orang yang ikut Fir'aun ni pengikut yang kita panggil follower buta. Dia ikut je semua, taat semua. Baik, kemudian Nabi Musa pula, dia punya level bukan level kita, level bawah pada tu, kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa ni pada zaman Fir'aun, mereka adalah hamba sahaya yang bekerja untuk Fir'aun. Piramid tu kan, siapa biasa pergi piramid tu, piramid tu manusia yang bina, tak pakai mesin. Batu-batu tu, kalau tengok siapa biasa pergi piramid tu batu dia, sebiji batu-batu dia lebih tinggi pada kita. Tinggi dia, lebar dia lebih lah, sebab dia batu-batu kan lepeh kan. Tinggi dia tu lebih pada kita dan lebih lebar. Maknanya sebiji batu tak boleh diangkat oleh satu manusia. Memang kena banyak-banyak manusia. Dan beribu-ribu manusia mati masa buat piramid. Dan dia orang angkut batu-batu tu dengan tangan, susun sampai tinggi tu, semua manusia yang buat. Itu yang disebut antara keajaiban alam tu. Maknanya macam mana manusia boleh buat bangunan tinggi macam tu. Kalau pernah pergi, kita sebenarnya boleh masuk dalam, boleh masuk dalam, maknanya benda tu bangunan tinggi, bukan kecil-kecil, 3 segi kecil-kecil dah, tinggi. Saya dulu belajar kat Mesir, pernahlah pergi, tapi pergi tu masa ayah datang kan. Pergi dengan ayah, bukan pergi dengan kawan-kawan. Dan masa tu dia sebenarnya boleh masuk, tapi nak masuk pintu piramid tu dia buat rendah. Dia tak tinggi kita ni, jadi kita tak boleh masuk dalam keadaan berdiri. Ni saya ingatkan, sebaiknya tak payah masuk. Kalau siapa pergi kan, tak payah duduk teringin lah kita. Kadang-kadang kita teringin kan, nak tahu apa ada dalam tu. Dalam tu ada mayat je, ada kubur kan, dia kubur kan, teramnya kubur. Dan dia buat rendah tu tujuannya supaya kita tu sujud kat dia, macam kan kena merangkak masuk. Jadi macam kita menundukkan diri kita kepada dia. Kalau pelajar-pelajar Malaysia yang belajar agama ni, setengah tu dia teringin nak masuk, tapi dia masuk ke punggung. Jadi dia merangkak, dia mengundur ke belakang. Ada juga yang buat gini, tapi saya tak masuk lah masa tu. Satu sudut kadang-kadang ada keinginan yang kita kena tolak tepi kan. Sebab yang kita sunat menziarahi ni tempat orang baik-baik. Piramid ni sebenarnya tak sunat pun nak pergi. Tapi lah kalau sekadar nak pergi tengok je tak apa, tengok, tapi maknanya tak perlu masuk sampai dalam.
Baik, itu maknanya status kaum Nabi Musa ni adalah status buruh kasar. Maknanya kalau kita levelnya misal kata kita ada kan level-level buruh kasar kan. Buruh kasar kat Malaysia ni kebanyakan orang Bangladesh dan Indonesia. Maknanya dia bukan golongan profesional itu kaum Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dia ada perasaan, kaum aku kan macam ni, itu status dia kan, yang menjadi pekerja pada zaman tu kepada Firaun. Macam mana aku daripada kaum ini nak pergi bercakap dengan Firaun? Macam mana dia nak dengar kata kita? Kalau kita pun nak pergi jumpa Agong, orang tanya pasal apa, janji dengan siapa, kamu siapa, kan? Apa lagi nak pergi bercakap, apa benda kamu nak cakap, Dan tiba-tiba disuruh Nabi Musa yang status macam tu, yang status datang daripada kaum macam tu, nak jumpa dengan Firaun, penguasa yang sangat hebat, disuruh untuk bawa Firaun tu kepada Allah gitu kan. Maknanya nak berdakwah yang macam tu. Jadi Nabi Musa rasa sangat-sangat macam satu beban yang sangat berat dalam hati dia. Baik, dan kemudian di situlah kemudiannya Nabi Musa berdoa. Doa kita baca tadi, qala, Nabi Musa berkata, Rabbi shrah li sadri. Ini doa ni memang kita baca sambung, tapi inilah ayat dia sebenarnya putus-putus. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, lapangkanlah kepadaku dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah untukku urusanku, wahlul uqdatan, dan leraikanlah, lepaskanlah belitan, min lisani, dari lidahku, yafqahu qawli, dan mudah-mudahan mereka memahami kata-kataku. Baik, kalau kita baca doa penuh dia, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan permudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah belitan pada lidahku, mudah-mudahan mereka memahami kata-kataku. Ini boleh, doa ni boleh diamalkan bila-bila masa kita rasa lidah kaku kan, kita rasa tak tahu nak cakap apa, ataupun kita rasa plan dah nak cakap apa kan, tapi tujuan kita cakap tu benda baik. Misalnya kita nak berdakwah, ataupun kadang-kadang misal kata saya selalu baca ni, misal kata kadang-kadang kita nak berdepan dengan orang, atau mungkin anak yang nak nak kata dakwah dak juga, anak nak cakap dengan mak kan, tapi benda yang dia nak cakap tu benda-benda yang nak tegur mak lah istilahnya kan. Mak buat mungkin dosa kadang-kadang. Misal kata orang tua tu ni kadang-kadang kat rumah dia berkemban, padahal dia bukan tua mana pun. Kalau takat umur 60-70 tu tak boleh lagi, tak boleh kemban. Dia kalau katakan ada istilah kata, kalau dah terlalu tua boleh buka aurat yang biasa tu kan. Kena ingat sebenarnya ayat dia sebut yang umur dah sampai satu usia tu dia boleh buka aurat, bukan buka aurat, buka terus sampai berkemban. Cuma kita jadi tak berapa nak faham sebab masa kita umur muda-muda, kita pakai pakaian biasa, baju kalau pakai tutup aurat kan, baju, tudung semua satu lapis kan. Sebenarnya orang muda tu disuruh pakai 2 lapis, minimum 2 lapis kan? Jadi bila dah berumur tu boleh buka lapisan luar. Jadi tudung boleh selapis, baju boleh selapis, kain maksudnya selapis ni gini. Tudung misalnya ada tudung yang jenis lapis kan, macam ni 2 lapis ada dalam kan. Baik, ada tudung yang jenis selapis. Kemudian tudung tu selapis tu makna kata kalau sekarang masih 2 lapis kan, walaupun tudungnya selapis. Ni saya ingat ada ni yang tudung jenis selapis, tapi sebab ada baju dia dah kira 2 lapis. Yang orang tua ni dia boleh tudung selapis tu, maksudnya tudung mungkin sampai sini, lepas tu baju terus baju. Jadi tudungnya satu, bajunya satu, tak ada lapisan tudung lagi depan baju tu. Kemudian baju tu mungkin pendek, bawah tu kain, jadi satu dari atas sampai bawah tu selai. Tapi kalau kita misalnya pakai macam ni, tudung satu lapis, walaupun tudung tu satu lapis, baju ada lagi selapis, dah kira 2, dekat badan dah 2. Lepas tu kat bawah misalnya kalau pakai baju kurung, dalam baju kurung ada pakai kain kan, tu 2 lapis. Lepas tu baju kurung kita pula kat lutut, jadi maknanya antara pinggang ke lutut kita dah 3 lapis, dia kira 3 tu. Dia ada baju, ada kain bawah, ada kain belah dalam. Kalau yang pakai jubah mungkin dalam tu ada seluar panjang ataupun ada kain, maknanya dia 2 lapis, dia lebih pada selapis ya? Itu dikira 2-3 lapis. Orang muda disuruh pakai macam tu, jadi tak boleh pakai selapis. Cuma sekarang kan banyak orang muda selapis kan, dia pakai tudung kat situ kan,
Lepas tu dia pakai baju masuk ulap kat seluar kan, seluar panjang kan. Seluar panjang selapis. Itu maknanya selapis. Itu pakai orang tua katanya. Orang muda dia pakai 2 lapis. Jadi bila dah berumur sampai satu usia boleh membuka pakaian luar. Ini maknanya pakai selapis. Bukan boleh buang tudung terus, tak. Umur ni Bila dah menopause muda lagi. Menopause 55 lah, 60 muda lagi tu. Ada orang 60 tu tegang lagi kulit dia. Kan? Awet muda kan, orang dulu 60 muda lagi. Saya ingat lu mak saya pun masa dia umur 55, orang kata dia kakak saya masa tu. Masa tu saya maknanya 55, saya 20-an ke. 20-an. Maknanya muda lagi lah masa tu 55 kan. Sekarang dah warga emas kan. Dia lain sikit kan. Tapi kalau sampai 70 pun masih belum lagi. Dia kalau ikut betul-betul yang sampai usia tu yang bongkok 3 tu. Maknanya yang datang sini semua muda lagi. Dia betul-betul yang kan kalau ikut yang sampai tidak ada lagi daya tarik gitu. Tak ada lagi daya tarik tu maknanya sampai betul-betul bongkok 3, kulit tu betul-betul kerepot yang memang dah tak nampak rupa, sikit tegang pun tak ada. Ni semua ada lagi ni, bahagian tegang tu ada lagi. Masih ada. Belum betul-betul kerepot itu. Dia belum betul-betul kerepot. Dan itu yang boleh. Jadi kadang-kadang yang berkembar ni kita nak tegur tu kadang mak kita kan, misalnya kan mak kita, lepas tu bapa saudara kita ada kat rumah tu. Bapa saudara tu adalah abang kepada ayah kita. Nak tegur mak. Nak tegur mak dia jangan main cakap je, sebab dia atas pada kita kan. Inilah doa ni kena baca. Jadi minta Allah yang bimbing kita, Allah lapangkan dada kita. Jadi bila Allah lapangkan dada kita, kita tak bercakap dengan perasaan geram. Kadang-kadang bila baik sangat ni, kita tengok orang buat maksiat kita geram. Kan? Tengok orang muda pakai gitu-gitu, kita kata tak malu dia kan. Ada yang mengandung ni boleh pakai baju nampak perut. Kan? Kita mulalah tak masuk angin ke baby dia kan. Adalah perasaan macam kita yang malu tengok kan. Perut tengah bulat besar tu tayang ke orang kan. Ada orang Melayu ni buat macam tu Ni pengalaman, pernah jumpa, memang ada. Boleh. Sebab kadang-kadang ada juga kalau anak-anak muda ni dia sensitif kan. Kalau mak tegur kadang melenting dia kan. Jadi kita minta supaya doa ni, kita minta supaya nombor 1 kita dilapangkan dada, supaya kita tu bukan tegur dengan perasaan sakit hati geram. Tak. Kita tegur dengan perasaan dakwah gitu. Memang kita kena bawa kebaikan. Lapang dada, kemudian Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, mudahkan. Kalau kita nak tegur orang, kita nak bercakap dengan orang ni, mudahkan. Kan kadang-kadang complicated. Kita pun kata apa tak nak cakap gitu kan. Kita pun bingung gitu. Jadi minta Allah mudahkan kita punya susun kata tu kan. Kemudian wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani, supaya Allah lepaskan belitan kat lidah kita. Maknanya kita minta supaya Allah sebenarnya yang susun perkataan kita. Kadang-kadang kita plan nak cakap benda lain, tiba-tiba cakap benda lain. Plan dah elok dah, susun kan, siap menghafal lagi teks kan. Kan menghafal dah, elok dah perkataan. Masa jumpa dia berubah jadi perkataan yang tak sepatutnya. Yang sebaliknya pula, kadang-kadang kita tak tahu nak cakap apa, Allah yang susun perkataan kita sampailah jadi sesuai dengan apa yang sepatutnya. Itu kita minta wahlul uqdatan min lisani, Allah lepaskan belitan-belitan apa kat lidah kita yang menyebabkan kita bercakap benda yang tak sepatutnya. Kan? Yafqahu qauli, mudah-mudahan mereka faham apa yang kita maksudkan, kita nak, apa yang kita cakap. Maknanya kita harapkan supaya orang yang mendengar tu faham dengan perkataan yang betul-betul apa yang sepatutnya mereka faham. Kadang-kadang orang salah faham, ataupun kita sendiri yang bercakap bukan apa yang kita maksudkan. Ada kan orang cakap maksud kita sebenarnya lain, tapi hilang satu perkataan jadi lain kan. Kadang kita cakap laju sangat ke, ataupun tersyasyul kan. Tersyasyul, terhilang perkataan, terhilang ayat, jadi maksud lain. Jadi mana ayat ni komplit, sempurna untuk doa ini kita gunakan pada masa kita nak bercakap, terutamanya nak bercakap dan menyampaikan benda-benda yang baik kan? Nak menegur lah, terutama kan bila kita nak tegur, kita nak berdakwah, nak bercakap kan orang lain. Atau kadang-kadang anak-anak misalnya nak masuk pertandingan kan, pertandingan bercerita, pertandingan debat, tu antaranya juga kan? Dia nak bagi lisan dia lebih lancar. Ni doa dia. Okay. Ni doa yang Nabi Musa AS bacakan kan? Dan
Mungkin kita berhenti setakat tu lah 28, sebab lepas pada tu masih lagi dalam kisah Nabi Musa AS berdebat. Tapi teman Nabi Musa Nabi Musa minta teman, minta ada kawan InsyaAllah sampai sekadar tu mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Dan kita ambil pengajaran daripada ayat yang kita bincangkan hari ni, ayat yang ke-17 sampai 28 Ayat itu berkaitan dengan kita belajar ilmu psikologi hari ni ilmu psikologi, bagaimana kaedah untuk menenangkan hati kita dan menenangkan orang lain. Jadi untuk menenangkan orang lain, kita kalau nak kita jumpa dengan orang, kita mulakan dengan pertanyaan, persoalan. Soalan-soalan tu soalan yang dekat dengan dia, yang dia rasa santai nak jawab. Lepas dia santai jawab, barulah kita boleh tanya soalan yang lebih mendalam, baru kita boleh bagi input yang lebih. Santai ni misalnya, apa khabar? Itu kan santai, orang boleh jawab kan. Tengah buat apa tadi kan, tu orang boleh jawab santai. Tapi kalau datang-datang terus kita tanya, apa resepi nasi ni? Penat dia fikir kan. Jadi berat sangat dia rasa nak sembang, kita pun rasa keberatan. Itu kaedah psikologi yang Allah ajarkan dalam ni. Dan kita belajar juga dalam ayat hari ni mengenai doa. Doa yang wajarlah untuk kita bacakan. Yang pertama dalam kita menuntut ilmu pun sama kan, minta Allah lapangkan dada kita supaya kita dapat kefahaman yang baik. InsyaAllah mohon maaf atas kesilapan, kekurangan ni kosong-kosong doakan ni, minta maaf kalau ada kurang apa yang ya. Nabi Musa Nabi Musa dia nak seorang Nabi tu ke yang boleh bercakap dengan Allah. Betul masa dia cakap Allah, maknanya dia tak tengok, tak nampak Allah, tapi maknanya dia dengar suara tu, maknanya suara dalam bercakap, suara tu dalam bahasa Arab lah. Baik. Tapi yang Nabi Muhammad tu yang masa Isra Mi'raj kat Sidratul Muntaha tu, dia adakah dia bercakap dengan Allah tu atau tidak? Baik. Ini yang pertama, Nabi Musa AS bercakap dengan Allah. Yang pertama dengan bahasa Arab ke? Jawapannya tidak. Tidak. Dengan bahasa mereka pada ketika tu. Jadi bahasa tu lah bahasa yang difahami, tapi bahasa apa wallahu a'lam. Bahasa yang difahami. Dan Nabi Musa tengok Allah betul ke tidak? Nabi Musa tengok cahaya Allah. Jadi Nabi Musa macam, mungkin kita bayangkan macam mana Nabi Musa disebut boleh bercakap dengan Allah, sedangkan Nabi Muhammad SAW pun pernah naik Isra Mi'raj juga kan. Jadi yang Nabi Muhammad SAW ni, yang saya pernah baca sebelum ni, dijelaskan, ulama jelaskan dalam tafsir, dijelaskan Nabi Muhammad SAW tu ketika disebut tentang berbicara dengan Allah di masa Isra Mi'raj tu, sebenarnya malaikat yang sampaikan. Jadi kalau satu-satunya Nabi yang memang betul-betul direct terus dengan Allah, bercakap dengan Allah ni, memang Nabi Musa saja. Dan sebab tu gelaran tu lekat dekat Nabi Musa, kalimullah, memang bercakap dengan Allah. Dan suara yang Nabi Musa dengar tu suara yang mungkin kalau kita hari ni dalam gelap tiba-tiba ada cahaya bercakap dengan kita, dia mengaku dia sebagai Tuhan. Mungkin kita imagine macam mana kita boleh percaya suara tu betul-betul Allah gitu, betul-betul Tuhan gitu. Jadi dalam kejadian Nabi Musa AS ni, dia ada tanda-tanda yang memang itu adalah Allah SWT. Dan juga Nabi Musa memang Allah bagi kepada dia satu mukjizat perasaan gitu. Dia kalau kita nak faham gini, zaman kita sekarang ada mimpi jumpa Rasulullah kan. Yang ni memang masih valid sampai zaman kita sekarang, sampai kiamat. Ada orang boleh mimpi jumpa Rasulullah SAW. Baik, macam mana nak yakin itu Rasulullah? Sebab ulama jelaskan boleh jadi kadang-kadang itu syaitan yang berpakaian macam orang alim, pakai serban, jubah putih, janggut putih. Macam mana boleh yakin Nabi, sedangkan memang diceritakan tidak ada siapa pun yang boleh menyerupai Nabi, syaitan pun tak boleh serupai dengan Nabi. Macam mana kita boleh yakin mimpi itu Nabi? Keyakinan tu Allah bagi, kita akan yakin. Kalau bangun tidur kita rasa betul ke Nabi, makna bukan. Itulah perasaan masa tu. Maknanya Nabi Musa tu Allah bagi satu keyakinan yang kita tak boleh nak cerita perasaan tu. Dan ada tanda-tanda dia juga. Kalau mimpi Nabi misalnya bangun, kita ada wangi kan, Nabi kan baunya wangi, dan wangi tu kita rasa sampai bangun tidur, dan kita boleh merasa yakin betul itu. Perasaan yakin tu yang kalau pernah mimpi boleh rasa lah kalau tak pernah lagi memang kita tak boleh nak cerita. Kalau kita rasa macam-macam, pernah, maknanya bukan. Yakin tu Allah bagi tu. Ada perasaan tu ada. Macam mana kita nak kata kita yakin dengan sesuatu yang memang dia lah, memang betul-betul dia lah tu kan, memang dia gitu kan. Nak keyakinan tu, ini kan soal gaib kan. Allah, Rasul gitu kan, jumpa Allah, jumpa Nabi tu benda yang anugerah, yang keyakinan tu Allah bagilah benda seperti
Allah bagi keyakinan. Dan macam jumpa Nabi, kita kata kalau tiba-tiba kita rasa betul ke yang mimpi tadi Nabi, maknanya confirm bukan. Macam itulah keyakinan tu. Kalau was-was memang bukan. Tapi kalau yakin sangat, overconfident, dan kemudian tindakan kita menunjukkan bukan juga. Ada tindakan menunjukkan bukan. Contohnya, dengan sebab pernah mimpi jumpa Nabi, kita akhirnya tarik follower sampai bawa satu ajaran baru, ajaran sesat. Ajaran sesat pun buat macam tu juga. Ada mengaku jumpa Nabi bagi tahu kat dia gini-gini. Tu makna tak betul juga. Jadi keyakinan tu sesuai juga dengan dia punya tanda-tanda, dan sesuai juga dengan hasil selepas daripada tu. Dan kita boleh tengok hasil daripada tu, apa yang berlaku pada Nabi Musa. Benda tu menampakkan, memang menunjukkan dia semua tu datang daripada Allah. Hasil dia macam itulah. Contoh tongkat jadi mukjizat, lepas tu dia suruh jumpa Fir'aun, dia jumpa betul dan memang menang betul depan Fir'aun, kan? Kemudian dia lepaskan daripada kaum Fir'aun. Tu tanda-tanda juga kejadian lepas pada tu, tanda-tanda betulnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tongkat tu sebagai senjata yang nak sama level dengan Fir'aun. Menguaskan Fir'aun mukjizat yang Allah bagi. Dengan tongkat yang orang tengok biasa tu. Sebenarnya boleh je Allah nak bagi ular muncul tanpa tongkat, kan? Tiba-tiba ada ular, tapi Allah nak bagi nampak gitu kan, ada benda gitu kan. Sebab Fir'aun tu banyak sihir. Itu zaman dia. Jadi mukjizat dia kena sesuai dengan zaman. Banyak sihir, kan? Baik, wallahu a'lam. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul nas.